Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan istighfar, mari kita lihat. Istighfar, lafaz istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ada pertanyaan, Al-Hayya Al-Qayyuma ni kenapa dibaca Al-Hayya Al-Qayyuma, tidak dibaca Al-Hayyu Al-Qayyumu? Kerana lafaz ataupun lafzul jalalah dibaca dengan mansub. Ini baris atas ni. Allah. Jadi sifat yang datang selepasnya haruslah disesuaikan dengan nya. Jadi al-azima, al-hayya, al-qayyuma. Kerana al-azima, al-hayya, al-qayyuma ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam lafaz istighfar ini, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidaklah sama seperti mana yang terdapat di awal ayat Al-Kursi ataupun kita sebut ayatul kursi. Jadi Allahu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oleh kerana lafzul jalalah yakni Allah hanya ini dibaca hadapan hu, maka sifat yang datang selepasnya juga dibaca dengan marfu', dibaca dengan baris depan. Al-hayyu Al-Qayyumu. Itu ya. Jadi awal ayat kursi kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Macam tu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi al-hayyu al-qayyumu kerana kalimah atau lafaz al-jalalah dibaca dengan Allahu, ya, ni hu. Kemudian istighfar, haruslah kita betulkan cara bacaan istighfar. Sekiranya kita nak baca, berhentilah ya, kita nak berhenti. Jadi berhenti pada kalimah al-azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan berhenti pada kalimah illa. Kadang-kadang kedengaran astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa. Dia berhenti dia illa. Ya, kemudian huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cara berhenti yang begini tidak bertepatan dengan kaedah yang betul. Kalau sekiranya nak dibagi dua, berhentilah pada kalimah al-azim, kemudian terus hingga akhirnya. Atau yang sebaik-baiknya dibaca satu nafas. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Jadi selepas ini biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Itu saja dari saya Al-Fakir Al-Muznib Dahim bin Jalal. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat. Sila kongsikan dengan umat Islam yang lain. Semoga manfaatnya berpanjangan dan berterusan, dan Allah terima sebagai amal soleh, dan Allah redha dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz istighfar yang paling pendek, astaghfirullah, ya. Kemudian yang biasa kita baca
Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang ketiga, astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau lafaz yang keempat, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, lafaz yang kedua, kalimah al-hayya al-qayyuma dibaca dengan ya, dibaca dengan ma. Sebab apa? Sebab nak disamakan dengan lafaz Allah. Jadi lafaz Allah tu berakhir dengan baris atas ha. Astaghfirullah ha, tidak dibaca astaghfirullahu, ya. Tidak dibaca hu, ya, dibaca ha. Oleh kerana lafaz Allah ini berakhir dengan fathah, maka sifat-sifat yang datang selepasnya al-azimah, baris atas. Tak boleh mu. Tak boleh baca astaghfirullahal azimu. Tak boleh, ya, salah. Kena baca ma juga. Kenapa kena baca ma? Baris atas kenapa? Sebab kalimah Allah berbaris atas. Kemudian dalam lafaz istighfar ini ada sifat lagi, iaitu al-hayya dan al-qayyuma. Al-hayya yang maha hidup, al-qayyuma yang sentiasa mentadbir sekalian makhluknya. Jadi dua sifat ini juga hendaklah dibaca dengan baris atas supaya dia sama dengan lafaz Allah yang berbaris atas. Baik. Kemudian bezanya dengan yang keempat. Kalau yang keempat dibaca al-hayyu al-qayyumu. Kenapa dibaca al-hayyu dan kenapa dibaca al-qayyumu? Tidak seperti yang di atas. Baik. Dia baca al-hayyu dan al-qayyumu ini kerana diperkirakan bahawa lafaz istighfar ini terdiri daripada dua ayat. Ayat yang pertama, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illahu. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, yang tidak ada Tuhan kecuali dia. Hu ni huwa, dia. Ya, dia ini kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Jadi makna ayat ini telah lengkap dan sempurna. Kemudian ayat yang kedua, huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Dia sebagai apa di sini? Jadi dia ni huwa ni sebagai mubtada, al-hayyu dan al-qayyum ini sebagai khabar. Jadi oleh kerana dia ni ayat yang kedua, jadi dibaca al-hayyu dan al-qayyumu. Begitu, ya. Jadi orang yang kita ataupun siapa-siapa yang membaca lafaz istighfar yang keempat ini, dalam satu lafaz istighfar ini mengandungi dua ayat, ya. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illahu. Itu satu ayat. Ayat yang kedua ialah bermula dengan dhamir mustatir. Sebab tu di sini ditulis huwa lagi satu. Ini huwa yang berwarna merah ni untuk ayat yang pertama. Huwa yang kedua ialah huwa untuk ayat yang kedua, iaitu huwa ni dhamir. Dhamir mustatir nama dia. Ya, dhamir yang tersembunyi. Diperkirakan ada dhamir di sini, ya, tapi dia tersembunyi. Jadi dibaca al-hayyu dan al-qayyumu. Baik. Jadi kita baca yang nombor 4 ni, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Ataupun kita mengamalkan istighfar yang masyhur. Antara nombor 4 dengan nombor 5, antara nombor 2 dan nombor 4 ini yang masyhur ialah yang nombor 2. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia memang menjadi satu ayat sahaja, ya. Baik. Kemudian ayat yang nombor 3 ataupun istighfar yang ketiga ini dia tidak mengandungi kalimah al-azim, ya. Itu aja beza dia. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, itu bezanya.
Jadi yang kelima-lima ini boleh diamalkan, ya. Yang penting kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan, jangan sekali-kali sengaja berhenti pada kalimah illa. Jangan berhenti pada kalimah illa. Ya. Baik nombor 2, nombor 3 ataupun nombor 4, jangan berhenti pada kalimah illa, kerana di situ tidak sesuai kita berhenti pada illa. Tergantung maksud ayat. Kalau kita lihat dalam bahasa Melayu pun tergantung. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan kecuali. Kita berhenti pada kecuali. Sekurang-kurangnya kalau nak berhenti pada dhamir hu, ya. Jadi astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa hu. Apa tu? Kita berhenti pada kalimah hu. Kemudian barulah kita boleh ibtida atau memulakan bacaan daripada al-hayya al-qayyuma wa atubu ilaih. Ya, kadang-kadang kedengaran orang beristighfar tu berhenti pada kalimah illa, maka berhenti di situ tidak kena pada tempatnya dan tidak kena pada caranya. Ya, kalau nak berhenti pada istighfar nombor 2 ini, berhentilah pada kalimah al-azim. Katakan, ya, astaghfirullahal azim. Berhenti. Allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Ataupun boleh berhenti di sini. Astaghfirullahal azim. Berhenti. Allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Berhenti. Wa atubu ilaih. Boleh begitu. Jangan berhenti pada kalimah illa, ya. Bukan semua illa tu kita boleh berhenti. Kita kena lihat konteks ayat, ya, begitu. Jadi di sini tuan-tuan, inilah pilihan kita, ya. Kita boleh pilih. Sebenarnya lafaz istighfar ni ada banyak, ya, ada banyak, ada yang panjang, ada yang sangat panjang, ada yang pendek, ya. Terpulang kepada kita, mana-mana pun kita boleh mengamalkannya. Kelebihan istighfar apa? Iaitu kelebihan istighfar di antaranya, ya, diampuni dosa, ditunaikan permintaan, bertambah kekuatan, mudah mendapat zuriat, menyembuh penyakit, menyejukkan hati yang sedang marah, dijauhkan dari azab, ditambah nikmat, memberatkan timbangan amal dan diangkat ke syurga, penyelesaian setiap masalah dan kesusahan, dan mendatangkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah SWT, taufik dan hidayah untuk kita mengamalkan atau melazimi istighfar setiap hari. Mafhum firman Allah Subhanahu wa taala, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Surah Nuh ayat 10 hingga 13. Jadi tuan-tuan bolehlah merujuk kepada tafsir Al-Quran berkaitan dengan ayat 10 hingga 13 ini yang terdapat dalam surah Nuh. Mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat. Yang benar baik semua dari Allah. Sekiranya ada salah dan silap ialah kelemahan dan kejahilan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.